tengok. Dok hijang. Kau darah hijang. Ni orang tonton. Sekejap tu. Kipas. Ni hijang Hijang tu judi ke murid dibari? Makdum. Dua kotak. Astagfirullahalazim. Demo ni besar lagi ya. Suri hitam oh. Putih tak? Hitam. Bukan ada kasuri. Oh, kasuri macam-macam. Kasuri hitam, kasuri hijau. Tengok je tanya ya. Aku dulu kau pakai Zafar. Tengok tanya ya. Memang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majlis yang ke-9, Bidayatul Hidayah, Syarah Ummul Barahin. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rusuli alaihim ay 'ala ar-rusuli as-salatu was-salamu wastihalatu al-kadhibi alaihim ay 'ala ar-rusuli wa illa ay wa illam yakun sidqan yakunu rusulan umana'a. Wa illa lam yakun. Betul lah. Lam yakunu rusulan umana'a. Li maulana al-alimi bil khafiyati jalla wa azza wastihalatu ataf wujubu wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha ay kullil manhiyat lianna ar-rusula alaihimus salatu wassalamu ursilu liyu'allimul haqqa. Sebahagian nuskhah liyu'allimun nasa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu ay yakuna fi jami'iha fi jami'i aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ay ikhtarallahu hum ayir rusulah ala jami'il khalqi ayil makhluqi wa amanahum. Nuskhah yang tengok terjemah daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, wa amanahum ala sirri wahyihi ay sirri wahyillahi ta'ala. Itu mata umum barahi. Maka terjemah dia dan ambil, yakni dia ambil faham daripadanya, daripada apa nama? Daripadanya.
daripada tu Muhammadur Rasulullah. Daripada Muhammadur Rasulullah wajib benar, yakni wajib benar oleh benar sekalian nabi yang mursal, yakni sekalian nabi yang diutuskan. Alaihi ay ala an-nabi tu as-salatu wassalam. Tu wajib ambil daripada Muhammadur Rasulullah, makna kita kata nabi tu pertama bersifat dengan sidqun, iaitu benar. Kemudian dan mustahil dusta mereka itu rasul. Mustahil makna tidak terbenar di akal menerima bahawasanya mereka ni dusta. Dan jikalau harus dusta atas mereka itu, ni kalau fardu takdir, bukan berlaku sungguh, ni iftiradi. Dan jikalau harus dusta atas mereka itu rasul, niscaya tiada ada mereka itu rasul, segala pesuruh yang kepercayaan bagi Tuhan kita. Yani Tuhan tidaklah menjadi rasul yang amanah bagi Tuhan kita. Tuhan kita mentasdikkan mereka dengan memberikan mukjizat. Maka mereka tu pun pasti benar. Kalau mereka tu bohong, maka kita seolah-olah akan mengatakan Tuhan bohong. Kerana mentasdikkan orang yang bohong, maka bohong juga. Macam kaedah yang dia semalam bagi. Yang mengetahui ia Allah dengan sekalian yang tersembunyi, Jalla wa Azza. Dan mustahil mengerjakan mereka itu rasul akan pekerjaan yang ditegah. Yang ditegah ni haram, makruh, khilaful aula. Kerana bahawasa mereka itu rasul. Alaihim ay ala rusul as-salatu wassalam. Sejahtera dan rahmat dan sejahtera. Disuruh mereka itu rasul bagi bahawa li ursilu li yu'allimu. Bagi bahawa pula. Mengajar mereka itu rasul akan makhluk. Diutuskan untuk mengajar makhluk. Mengajar apa? Mengajar benda yang wajib, benda yang haram tidak boleh buat, benda wajib buat, benda sunat itu tak wajib buat. Pilihan sendiri dan sebagainya. Dengan kata mereka itu, yakni mengajar tu dengan 3 perkara. Pertama dengan perkataan mereka itu. Nabi kata sekian. Suruh buat Itu melalui perkataan. Dan perbuatan mereka itu rasul. Maka kalau Nabi SAW buat satu perbuatan, maka mazhab Syafi'i kita, fiqh kita akan kata lilit tiba'. Contoh illah, kenapa mengikut Nabi? Mengikut Nabi dia akan istilahkan dengan lilit tiba', kerana mengikut perbuatan Nabi. Itu khusus, lafaz khusus berkaitan dengan perbuatan Nabi. Malah kita bincang dah, kalau Nabi SAW tidak pernah lupa, hanya suruh orang yang lupa tu sujud sahwi, maka orang yang faham khitab Rasul tu seolah-olah mengatakan sujud sahwi itu satu rukhsah. Sedangkan yang sepatut lebih aulanya sembahyang semula. Jadi sebab itu Rasul pernah lupa. Cuma dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Fathil Qarib, lupa di situ dengan makna fana fillah. Mereka tu terlalu asyik dengan Tuhan sehingga lupa rakaat dan sebagainya. Bukan lupa macam kita. Dan perbuatan mereka itu rasul. Dan diam mereka itu rasul. Diam ni dia panggil istilah taqrir. Macam contoh dhab tu. Makanan dhab. Nabi Rasul tak kata apa, diam je. Itu termasuk mengatakan bahawasanya benda tu harus dimakan. Walaupun Nabi tak makan lah. Dhab tu. Maka lazimlah bahawa tiada ada pada sekalian itu dalam kitab Arabnya ayyakuna fi jami'iha. Okey. Maka adalah dan dia mereka itu. Maka lazimlah bahawa tiada ada pada sekalian itu, sekalian perkataan, perbuatan dan dia mereka itu bersalahan bagi suruh Tuhan kita Jalla wa Azza. Dia diam ke, dia bercakap ke, dia buat, tidak akan bercanggah sama sekali dengan perbuatan dengan suruhan Allah Ta'ala. Jadi walaupun mereka diam, tidak bercakap dan tidak berbuat apa yang mereka diam tu, itu juga sebahagian daripada suruhan Allah Ta'ala. Jadi bermakna yang Nabi diam tu, itu tidak ditegah Allah Ta'ala. Kalau tegah pasti Nabi akan sebut. Dan yang memilih ia Allah akan mereka itu rasul atas sekalian makhluknya, makhluk Allah. Dan mempercayai ia Allah akan mereka itu rasul atas rahsia wahyunya, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tu diberikan wahyu. Batu wahyu tu terkandung dalamnya pengajaran, ada hukum, haram, wajib sunat, makruh, harus dan sebagainya. Artinya, masuk erti ni kata syarih, iaitu Syekh Muhammad Zain Ibn Al-Faqih Jalaluddin Al-Ashi rahimahullahu ta'ala. Tiada syak bahawasanya, tiada syak makna yakin mesti, bahawasanya sya'an dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza itu
menuntut yang demikian itu. Dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza itu, menuntut yang demikian itu, demikian mana? Demikian dibangsakan suruh kepada Allah Ta'ala, akan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Akan suruh. Akan dia tiada syak bahawasanya dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza. Tengok nombor 4. Dia kata katanya dibangsakan pesuruh pada Allah, yakni sekira-kira dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, yakni pesuruhnya pesuruh Allah. Katanya menuntut yang demikian itu, yakni yang dikehendaki dan menunjuk. Intaha. Tu. Menuntut yang demikian itu. Tu kata. Tiada syak, yakni yakin bahawasanya dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza itu, menuntut yang demikian itu, yakni dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza itu, menuntut dengan mana murad dia, yakni yang dikehendaki dan menunjuk. Yang dikehendaki dan menunjuk. Menuntut yang demikian itu, akan bahawasanya Allah Ta'ala memilih ia Allah akan dia. Bagi pesuruh seperti barang yang memilih ia akan saudaranya. Tiada syak bahawasanya dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza itu, menuntut yang demikian itu, yakni menuntut oleh suruh kepada Allah Jalla wa Azza, akan bahawasanya Allah Ta'ala memilih ia Allah akan seseorang bagi pesuruh, yakni menjadi pesuruh. Seperti barang yang memilih ia Allah akan saudaranya, saudara orang yang menjadi pesuruh tu, yang mursalin, yang diutuskan menjadi rasul. Bagi pesuruhnya pesuruh Allah Ta'ala. Noktah. Situ. Jadi dia kata tiada syak bahawasanya dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza itu. Dibangsakan suruh kepada Allah. Dia tu. Ayat tu macam pelik sikit. Tiada syak bahawasanya dibangsakan suruh kepada Allah. Ayat wa yukhadhu minhu wujubu sikir rusul alaihi wasallam wa istiharatul kadhi alaihim wa illa lam yakunu rusalan umana'a li maulana al-alimil khafi' jalla wa ala wa sihalatu fi'an man hiya kulli halin ya'annahum alaihi wassalatu wassalam ursilu li yu'allimul haqqa bi aqwalihim li yu'allimun nasa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayazamu an yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'il khalqi wa amanahum ala sirri wahyi. Tiada syak bahawasanya dibangsakan suruh kepada mereka, dibangsakan suruh kepada Allah Jalla wa Azza. Katanya dibangsakan pesuruh kepada Allah, yakni sekira-kira dikatakan Nabi Muhammad itu Rasulullah, yakni pesuruhnya. Dibangsakan suruh kepada Allah. Dibangsakan suruh kepada Allah, yakni contoh Muhammad itu menjadi pesuruh Allah. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala menjadi pesuruhnya. Menuntut yang demikian itu, demikian dibangsakan suruh kepada Allah, yakni menuntut yang demikian itu, demikian menjadi pesuruh Allah, akan bahawasanya Allah Ta'ala memilih ia seorang, akan dia memilih ia Allah, akan seorang bagi pesuruh, yakni menjadi pesuruh. Seperti barang yang memilih ia Allah akan saudaranya, saudara seseorang yang mursalin, yang diutuskan sekaliannya bagi pesuruhnya, yakni menjadi pesuruhnya pesuruh Allah. Kamu nampak? Jadi dibangsakan suruh kepada Allah, yakni menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, memberi faham kata Allah Ta'ala pilih dia. Tu ya. Seseorang itu diitlakkan sebagai rasul kerana apa? Kerana Allah memilih dia untuk menjadi pesuruh dia. Seperti mana Allah Ta'ala memilih orang lain menjadi pesuruh dia, saudaranya yang mursalin, yang serasul dengan dia. Saudaranya yang ini serasul dengan dia. Seperti mana yang saudara yang lain yang serasul dengan dia tu dilantik jadi rasul, dia pun dilantik jadi rasul. Contoh Muhammad, saudaranya ialah Nabi Isa, Nabi Musa dari sudut saudara serasul. Dan telah engkau ketahui bahawasanya sya'an ilmu Allah Ta'ala itu meliputi dengan barang yang tiada kesudahan baginya bagi barang. Barang yang tiada kesudahan. Macam mana yang tiada kesudahan? Tidak boleh ta'akul pada akal. Dan jahil barang yang pada makna jahil mustahil atas Allah Ta'ala. Jahil ada dua, jahil basit, jahil murakkab.
Barang yang pada makna jahil, syak, dhan, waham. Maka lazimlah bahawasa membenarkan Allah Ta'ala mereka itu, yakni akan mereka itu rasul. Muafakat ini muafakat dengan ilmu Allah. Muafakat yakni selari dengan ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan akan membenarkan mereka itu benar, maka Allah Ta'ala pun membenarkan mereka. Tidak akan lari dan tidak akan berbeza antara ilmu Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala benarkan. Maka barang yang pada ilmunya ilmu Allah Ta'ala, mana barang tu? Bayan daripada sidik dan amanah. Itu antara perkara yang berada dalam ilmu Allah. Jadi Allah Ta'ala sudah mengetahui sejak azali siapa yang sidik, siapa yang amanah untuk dijadikan sebagai Nabi. Tiba-tiba bersalahan. Itu menunjukkan Allah Ta'ala jahil. Jadi itu mustahil. Maka mustahil bahawa ada mereka itu Rasul pada nafsu amri. Nafsu amri makna realiti. Waqi' fi ilmillah. Fi lawhil mahfuz. Sama je tu. Atas bersalahan barang yang pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mustahil. Tak boleh bercanggah dengan ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan kata Muhammad itu siddiq dan amanah. Tiba-tiba sebaliknya berlaku. Itu tidak betul. Dan telah menyuruh Allah, yakni telah menyuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengikut mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Allah Ta'ala suruh. Bila Allah Ta'ala suruh mengikut mereka itu betul. Kalau Allah Ta'ala suruh mengikut mereka dalam keadaan mereka itu tipu, tidak amanah, khianat, maka seolah-olah Allah Ta'ala tak betul, jahil. Adakah Allah Ta'ala tidak tahu mereka itu khianat? Suruh ikut tu dengan kitab mereka itu Rasul. Dan perbuatan mereka itu Rasul. Ini kitab yang diwahyukan Allah Ta'ala. Perbuatan sini berangkumi tadi itulah. Perbuatan, perkataan, takrir. Maka lazimlah bahawa ada ia pada sekaliannya itu atas berbetulan. Bahawa adalah ia Rasul tu. Pada sekalian perbuatan mereka itu atas berbetulan barang yang diredai Tuhan kita Jalla wa'azza. Jadi Nabi dan Rasul tu akan melakukan perbuatan, perkataan dan sukut mereka, diam mereka tu semuanya atas jalan yang diredai Allah Ta'ala, bukannya kemurkaan. Dan iaitu berbetulannya, selarinya perbuatan mereka dari sudut perkataan, perbuatan dan sukut tu atas perkara yang diredai Allah Ta'ala, itulah yang dituntut, itulah yang nak dikehendaki. Maka tiada jatuh, yakni tiada berlaku daripada mereka itu Rasul, bersalahan sekali-kali. Yakni bersalahan dengan apa yang diredai Allah. Bersalahan di sini dengan mana? Bersalahan daripada apa yang diredai Allah. Jadi mereka tidak akan melakukan perkara yang haram, makruh dan juga khilaful aula. Mereka tak melakukan perkara begitu untuk menjadi tuntutan pada umat. Bukan kita kata, dia Nabi tak apalah, kita manusia biasa. Bukan itu. Kita kena ikut dia lah. Sebab dia tu Rasul. Dan telah melebihi yang empunya karangan. Lebih dari sudut huraian. Yang empunya karangan, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, daripada yang telah terdahulu itu, akan mengikut dengan diam mereka itu Rasul. Dulu dia sebut perbuatan je, ni dia lebih sikit. Dia kata suku tihim. Tengok nombor 1, kata mu'alif telah terdahulu. Yakni pada burhan amanah dahulu. Katanya dan maknanya. Makna tu lah ni dia sebut ni. Yakni makna mengikut dengan diam mereka itu. Makna tu. Nya tu kembali kepada mengikut dengan diam mereka itu. Jadi dia kata telah melebih yang empunya karangan, ini melebih dari sudut huraian, oleh empunya karangan iaitu Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, daripada yang telah terdahulu itu. Terdahulu mana? Pada sifat burhan sifat amanah. Akan mengikut dengan diam, yakni mengikut oleh umat, akan diam dengan diam mereka itu Rasul. Apa maksud mengikut dengan diam tu? Dan maknanya, nya mana? Nya ni. Nya mengikut dengan diam mereka itu. Bahwasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan seorang, yakni mengerjakan oleh seseorang daripada manusia akan suatu pekerjaan. Dan suatu pekerjaan ni sama ada perkataan ataupun perbuatan. Dan mengetahui ia Rasul, akan suatu pekerjaan yang dibuat oleh orang lain. Dan diam ia Rasulullah daripada pekerjaan tadi. Rasulullah pun diam. Nabi tahu orang baca qul huwallah tiap-tiap rakaat. Nabi pun tak kata apa contohnya. Nabi tahu sahabat tu makan bab. Nabi tak kata apa. Maka itu dia panggil termasuk daripada pekerjaan yang didiamkan Nabi SAW. Dan tiada ingkar nyonya Nabi atas yang mengerja suatu pekerjaan tadi, yakni oleh seseorang. Noktah, diambil dalil dengan diam Rasul itu
atas bahawasanya diam Rasul, tiada mengapa bagi kita bahawa kita kerjakan, yakni kerjakan suatu pekerjaan yang didiamkan Rasul dalam keadaan Rasul tahu kita buat apa. Rasul tahu dah kita buat apa tu, sahabat buat apa, tapi Rasul tak ingkar. Mana dia tu dibolehkan, diharuskan. Kalau dia itu haram, mesti Rasulullah akan tegur. Tetapi jika ada pekerjaan itu daripada jenis ibadah, maka iaitu jikalau pekerjaan itu daripada jenis ibadat, ada kalanya ibadat wajib dan ada kalanya ibadat sunat. Dan jika ada pekerjaan itu tiada daripada jenis ibadah, maka iaitu tiada jadi ibadah tu harus. Jadi itu dia panggil perkara yang didiamkan Rasul. Jadi boleh berlaku sama ada itu wajib, sunat, harus. Contohnya qul huwallah tu baca qul huwallahu ahad tiap rakaat. Tu Nabi sampai pada Nabi tak kata apa. Nabi tak suruh buat, kalau suruh buat jadi wajib sunat pula. Dan Nabi tak larang pun. Tak sampai tahap haram dan makruh. Jadi bolehlah, tak ada masalah baca qul huwallah tiap rakaat tu. Okay. Ataupun bila berubah buat sembahyang wuduk. Nabi dengar tapak kaki dia di syurga, lepas tu Nabi SAW bagi tahu dia, kenapa aku dengar kamu kerap kamu tapak kaki kamu berada di syurga. Bila kata aku tiap lepas wuduk aku sembahyang sunat wuduk. Sedangkan tidak ada dalam hadis kata sunatlah sembahyanglah sunat wuduk dengan perkataan Nabi, tak ada. Dan adapun pekerjaan yang haram ataupun makruh, maka mustahil atas mereka itu Rasul diam pada yang demikian pekerjaan haram dan makruh. Jadi mustahil kalau benda haram dan makruh mereka diam, mustahil. Mesti dia bercakap. Kalau diam pula boleh berlaku tiga. Kalau benda itu ibadat kalau benda itu ibadat maka terbahagi pada dua, wajib dan sunat. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Kalau benda itu bukan ibadat jadi harus saja. Tapi kalau benda itu membabitkan haram dan makruh, tidak boleh dan mustahil Rasul-Rasul itu diam. Pasti mereka akan sebut itu haram, itu makruh ataupun mereka melarangnya. Melarang nahi itu boleh pergi kepada haram, boleh pergi kepada makruh lah. Dia tak katalah ini haram, ini makruh. Ini haram, ini makruh tu selepas pada tu. Habis. Tu satu bab. Wallahu a'lam. Wa yu'khadhu minhu aidan jawazul a'radil bashariyati alaihim ay 'ala ar-rusuli. Idh dhalika jawazul a'radul bashariyah la yaqdahu fi risalatihim ay fi risalatir rusul. وعلو منزلتهم أي وعلو منزلة الرسل عند الله تعالى بل ذلك جواز الأعراض البشرية مما يزيد فيها sebahagian daripada barang yang bertambah fiha fi mana? Fiha di mana? Fi risalatihim. Itu. Fiha ay fi risalatihim. Dia bukan berkait dengan risalah tapi tambahan daripada risalah. Dan dia ambil faham, dia ambil mengerti daripada Muhammadur Rasulullah. Pula harus segala a'rad basyariah atas mereka itu Rasul. Jadi disebutkan a'rad kerana nak keluarkan daripada sifat-sifat ketuhanan. Disebutkan basyariah nak keluarkan sifat-sifat malaikat. Semalam itulah. Kerana yang demikian bolehnya mereka bersifat a'rad basyariah, tiada memberi cedera pada risalah, pada kerasulan mereka itu Rasul. Dan ketinggian martabat mereka itu Rasul pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan duduk, minum duduk. Jadi kalau perbuatan yang mencecatkan maruah, makan berdiri, kecim berdiri, berak berdiri, tu hukum dia haram lah. Haram pula. Itu tak boleh lah. Tetapi yang demikian bersifatnya Rasul dengan a'rad basyariah, setengah, yakni sebahagian daripada barang yang menambahi barang pada martabat mereka itu Rasul. Fiha ay fi manzilatihim lah. Jadi kalau diterjemah pada martabat sini, mana fiha ay fi manzilatihim. Boleh juga muannas. Habis. Artinya syarih. Syarih kata, tiada syak bahwasanya yang kedua daripada dua kalimah yang musyarrafah itu. Mana? Iaitu Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah musyarrafah apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu, yang kedua daripada dua kalimah syahadah, dua kalimah musyarrafah iaitu Muhammadur Rasulullah. Hak pertama, la ilaha illallah. Hanya saja disabitkan bagi penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesuruh Allah. Bukannya Muhammad
ketuhanan. Yang ini bukan sampai tahap ketuhanan. Dan pada maknanya, pada maknanya, nyo mana? Artinya nyo. Dan pada maknanya, nyo mana? Artinya nyo tu, yakni pada makna mensabitkan bagi penghulu kita akan pesuruhnya pesuruh Allah itu, mensabitkannya pesuruh Allah pula bagi sekalian saudaranya, saudara pesuruhnya yang mursalin. Itu. Jadi bila sabit Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, maka mensabitkan juga pesuruh-pesuruh Allah yang sesaudara dengan Nabi SAW. Iaitu Musa, Isa, Nuh dan sebagainya. Maka tiada tertegah pada hak mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam. Melainkan barang yang cedera, yakni tiada tertegah untuk bersifat dengan sifat a'rad basyariah. Tak tertegah, melainkan dengan makna tertegah. Barang yang memberi cedera pada martabat pesuruh mereka itu Rasul. Kalau a'rad basyariah itu yang mencacatkan maruah mereka, yang merendahkan martabat mereka sebagai seorang Rasul, maka itu mustahil. Dan tiada tersembunyi, yakni jelas, bahawa segala a'rad yang basyariah itu daripada, ni apa ni nak baca? Diusahakan makan. Itulah dekatnya. Apa benda nak baca tu? Di dal alif sin alif kaf nun. Kalau kita kalau boleh baca hak dekatnya, diusahakan makan dan minum dan berkahwin dan lain daripada makan, minum dan berkahwin. Mana Nabi-Nabi ni makan juga, minum juga, kahwin juga. Sebab itu ada sunnah dia. Makan macam mana sunnah dia. Minum macam mana sunnah dia. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan qadar 1/3. Makan dengan makan dengan duduk. Duduk pula macam mana. Minum pula baca bismillah. Selepas minum tu pertama, alhamdulillah. Makan tu pula Imam Ghazali sebut bismillah. Kali pertama, suapan pertama bismillah. Suapan kedua, bismillahirrahman. Suapan yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Khatib Syirbini pula kata, setiap suapan afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam-macam cara. Tiada memberi cedera sedikit jua pun daripada martabat mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam, yakni dengan kahwin, makan, minum tadi. Tetapi yang demikian makan, minum, kahwin dan lainnya itu daripada, yakni sebahagian daripada menambahi pada martabat seperti membesarkan pahala mereka itu Rasul. Kalau kahwin dapat pahala, makan makanan dapat pahala kalau dia ibadat, minum pun sama. Dan lain daripada membesarkan pahala seperti yang terdahulu sebut dulu. Habis. Wallahu a'lam. Habis. Faqad ittadha laka tadammunu kalimatay syahadati ma'a qillati hurufiha hurufis syahadati wa li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani fi haqqihi ay fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi rusulihi ay wa fi haqqi rusulillahi ta'ala alaihim ay 'alal rusuli as-salatu wassalamu. Tu kata Imam As-Sanusi. Maka sungguhnya sya'an telah nyatalah bagi kita terkandunglah dua kalimah syahadah ini serta sedikit huruf dua kalimah syahadah bagi segala barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan terkandung dua kalimah syahadah ni. Terkandung makna lah. Daripada aqaid iman. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkandung makna-makna yang kita belajar aqaid iman tu. Huruf sikit saja tapi makna banyak. Pada hak Allah Ta'ala dan hak sekalian Nabi yang mursalin alaihimussalatu wassalam. Artinya, ni syarih. Artinya, mensarihkan yang empunya karangan. Yang ini menjelaskan oleh empunya karangan. Kata tepi tu, muallif, katanya artinya mensarihkan ilah. Maksud daripada ibarat ini hendak menambah tahqiq, menambah kesungguhan lagi pada mengandung kalimah syahadah itu bagi barang yang bergantung dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Binti. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, punya karangan dengan sifat yang wajib pada hak sekalian Rasul. Dia mensarihkan lagi. Faqad ittadha laka tadammunu kalimat syahadah babih tu. Dia kata mensarihkan, yakni menjelaskan oleh yang empunya karangan iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dengan sifat yang wajib pada hak sekalian Rasul.
tetapi satu dengan tertentu lafaznya. Lafaz hak menunjukkan sifat yang wajib pada hak Rasul. Iaitu apa? Muhammadur Rasulullah. Satu ya. Iaitu sifat yang wajib pada hak Rasul, sidkun. Dan dua dengan lafaz sidkun satu. Okey, satu. Okey ni. Musolehkan yang punya karangan pula dengan sifat yang wajib pada hak sekalian Rasul, tetapi satu dengan tertentu lafaznya. Satu daripada sifat yang wajib tu tertentu, yakni disebutkan lafaznya secara tertentu. Mana? Iaitu sidkun. Dan dua, yakni dua sifat lain yang lain bersidkun dengan jalan lazim daripada lafaznya, lafaz sidkun. Mana? Iaitu sifat yang lazim pada lafaz sidkun tu, tubiknya amanah dan tabligh. Asalnya sidkunnya, itu hak tertentu. Kemudian pecah pada sidkun tu, bila ada sidkun, pasti amanah dan tabligh. Kerana kata empunya karangan pada matan yang di atas ini, dan mustahil berbuat mereka itu. Ini kata matan. Dan mustahil berbuat mereka itu rusul akan sekalian yang ditegahkan. Dan lawan ini, sekalian yang ditegahkan noktah. Okay? Sebab dia kata berbuat, mustahil mereka itu berbuat akan sekalian yang tertegah, akan sekalian yang ditegahkan, maka termasuk sekali amanah. Sebab amanah ni, kalau khianat, maka Nabi Rasul akan buat benda haram, benda makruh. Sedangkan itu ditegahkan. Mereka tidak membuat perkara-perkara ditegahkan. Begitu juga tabligh. Tabligh ni wajib sebab dia kena tabligh ma'umiru bitablighihi. Benda yang disuruh sampai pada umat. Jadi kalau tak sampai, hukum dia itu mustahil. Kerana itu seolah-olah melanggar perintah Tuhan. Maka bila musannif kata begini, dia sebut sidkun secara jelas. Tapi hak lain itu ikut secara tabi'. Secara lazim. Jadi amanah dengan tabligh ikut secara lazim, sidkun itu disebut. Sebab disebabkan musannif kata dan mustahil berbuat mereka itu akan sekalian ditegahkan, jadi masuk amanah lah. Jadi kalau mereka itu khianat, mana mereka sudah melakukan perkara ditegahkan. Kalau mereka tidak tabligh, mana mereka sudah melakukan perkara ditegahkan, iaitu menyampaikan perkara disuruh, tiba-tiba mereka tak sampai. Mereka tu sepatutnya amanah, iaitu menunjukkan perkara wajib sunat tu macam mana, tiba-tiba mereka melakukan perkara haram makruh. Itu melakukan perkara ditegah, hak tu mustahil. Dan lawan ini, lawan sidkun, amanah dan tabligh ialah 3 pula. Dan yang harus serta lawannya, lawan harus 2 pula. Harus Arab Basyariah. Lawannya tidak bersifat dengan sifat Basyariah. Jadi 2. Maka jadilah 8. Ada 8. Jadi 3, 3, 6. 2, 2. Ha? 3 pula. Warna jadi 8. Oh, betul lah. 3 hak wajib, 3 hak mustahil. Lepas tu 1 hak harus, lawan 1 harus. 8. Okay, betul. Dan telah terdahulu pada matan wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Itu 4. Yang ni 4 apa? 4 apa? Wa amma qauluna dulu. Ni. Apa yang 4? Ni. 3 hak sunat, 3 hak sunat. 3 sifat wajib, sidkun, tabligh, amanah. Dan yang keempat, Allah Rasul bersifat dengan Arab Basyariah. Lawannya 4 jadi 8. 8 juga. Okey. Serta lawannya, lawan 4 jadi 4 pula. Maka jadilah 28. Inilah. Yang 16. Amma Corona dia cakap apa? Macam beza. Wa amma qauluna. Tengok matam pula. Apa yang 8 tu? Wa amma qauluna Muhammad Rasulullah fa yadkhulu fihi al-iman. Ni. Al-iman bisairil anbiya wal malaikah wal kutubis samawiyah wal yaumil akhir. 4. Lepas tu lawan dia 4 jadi 8. Lepas tu sidkun, amanah, tabligh dan bersifat dengan sifat Arab Basyariah 4. Lawan dia 4 jadi 8. Jadi 8 campur 8 16. Okey, betul lah. Itu amma qauluna tu. Habis. Faidatun. Ini satu faedah. Soalan. Jika ditanyai orang kita orang Aceh, adakah binatang itu Rasul? Daripada jenis diri binatang atau tiada? Binatang ada Rasul tak? Jawabnya bahawasa Rasulullah itu tertentu daripada jenis manusia. Yang ini bukan jin, bukannya haiwan. Bukan binatang, bukan jin. Manusia saja. Soal, jika ditanyai orang kita, hukum risalah dan hukum nubuah, manakala kesudahan keduanya? Kedua risalah dan nubuah. Manakala ni makna bilakah kesudahan risalah dan nubuah? Jawabnya bahawasanya sya'an hukum risalah itu kesudahan, yakni kesudahan tarikh luput dia
hingga masuk isi syurga ke dalam syurga dan isi neraka ke dalam neraka. Itu kalau kerasulan. Kerasulan, tarikh luput dia habis sampai ahli syurga masuk syurga, neraka masuk neraka. Neraka masuk neraka. Ahli neraka masuk neraka. Adapun hukum nubuwah kenabian, maka iaitu nubuwah tu berkekalan hingga pada hari akhirat. Tiada baginya, bagi nubuwah tu berkesudahan. Sebab itu Nabi Muhammad akan tetap jadi Nabi di syurga. Tidak akan hilang kenabian tu. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa akan apa nama? Masih lagi ada title Nabi. Tapi kerasulan sampai masuk isi syurga ke dalam isi syurga. Sebab apa? Bila masuk syurga tak ada dah syarak ni. Tak ada dah semayang puasa. Tak perlulah tunjuk Rasul macam mana puasa, macam mana nak semayang, tak payah. Maka sebab itulah risalah itu habis dia bila? Habis dia bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Maka risalah kenabian, risalah kerasulan itu akan sudah bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tapi kenabian seseorang tidak akan habis sampai kiamat, sampai bila-bila pun. Kerana mereka masuk syurga pun tetap mereka jadi nabi. Syahdan bermula yang empunya karangan, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, menyebutkan akan dua kalimah yang mulia ini dengan tiada lafaz asyhadu. Tiada pada kalimah yang pertama, iaitu tiada disebut lafaz asyhadu pada kalimah yang pertama, iaitu kalimah la ilaha illallah. Dan tiada, yakni tiada disebutkan lafaz asyhadu pada kalimah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Seperti yang sudah engkau lihat. Betul tak? Betul. Maka iaitu tanpa sebut asyhadu tu pada hak orang Islam. Itu untuk hak orang Islam. Orang Islam sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada masalah, tak ada asyhadu pun. Adapun pada hak orang yang kafir yang masuk agama Islam, yakni yang hendak masuk ke dalam agama Islam, tak dapat tiada, yakni mesti wajib daripada lafaz asyhadu pada kedua kalimah yang mulia ini. Itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Maliki tidak disyaratkan. Dan tak dapat tiada, yakni mesti juga daripada tertib pada dua kalimah syahadah. Tidak boleh asyhadu alla, tidak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Kena ikut tertib. Seperti didahulukan asyhadu alla ilaha illallah daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi pula dan mualat. Artinya arti mualat berturut-turut demikian bunyinya, bunyi kalimah syahadah, iaitu asyhadu alla ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam kitab Aqidatul Najis sebut kalimah syahadah ni ada huruf ataf wa asyhadu. Kecuali azan. Azan tidak ada huruf ataf wa asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kena mualat. Kalau asyhadu an la ilaha illallah tu pergi makan dulu, maka tak sah, kena ulang balik. Bukan. Artinya berturut-turut noktah situ. Demikian bunyinya, bunyi syahadah. Tu ayat baru. Berturut-turut tu noktah. Macam mana kalimah syahadah tu? Demikian bunyinya, bunyi kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, arti kedua kalimah syahadah. Saksi aku, yakni naik saksi oleh aku bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya sembah yang mawujud pada kharij, yang mawujud pada realiti, yang mawujud pada kharijul zihni, melainkan Allah Ta'ala. Dan saksi oleh aku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kata Muhammad itu pesuruh Allah, masuk sekali segala baki anbiya yang lain, segala khabar-khabar berkaitan kiamat, segala khabar-khabar berkaitan kutub samawiyah, segala khabar-khabar berkaitan kiamat, masuklah kau. Dan jikalau i'tiqadnya seorang bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh kepada Arab, yakni sahaja. Tiadalah Muhammad itu pesuruh kepada Ajam, maka disyaratkan lebih daripada makna yang dahulu. Mana? Contoh orang kafir ni masuk Islam. Orang kafir ni dia i'tiqad kata Muhammad itu hanya diutuskan untuk orang Arab, sedangkan dia orang Ajam. Dia bukan diutuskan untuk orang Arab dan Ajam, tapi Arab saja. Jadi kalau dia i'tiqad begitu, dia nak masuk Islam, kena tambah satu syarat lagi, iaitu dia kena mengakui bahawa Muhammad itu pesuruh bagi sekalian alam, sekalian umat, bukannya Arab sahaja, bahkan Ajam masuk sekali. Maka dia kata, dan jikalau i'tiqadnya seorang bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh kepada Arab, yakni sahaja, tiada Nabi Muhammad itu pesuruh kepada Ajam, maka disyaratkan lebih daripada makna yang dahulu. Yang dahululah iaitu mualat, tertib semua tu. Seperti dikatanya seorang, yakni orang yang nak masuk Islam,
dalam keadaan dia i'tiqad Nabi Muhammad itu pesuruh pada Arab saja. Saksi aku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada sekalian makhluk. Dia kena tambah gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila sairil makhluk. Tu kalau syarat lah. Dan lepas aku daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Dia kena tambah gitu. Aku lepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Sebab apa dia kena tambah begitu? Kerana dia ada i'tiqad bahawasanya Muhammad itu hanya pesuruh untuk orang awam. Orang awam pula, orang Arab. Jadi kalau dia masuk Islam hanya semata-mata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takut bimbang, dia hanya mengiktikadkan Muhammad itu pesuruh Arab sampai bila-bila. Kemudian ketahui olehmu, mana tadi? Bermula bahasa Arab itu tiada disyaratkan pada dua kalimah syahadah. Tak syaratkan. Dan tiap-tiap orang yang membahasakan dengan bahasa dirinya, bahasa selain Arab lah. Dan jika diketahuinya seorang bahasa Arab sekalipun, sah juga. Mana kalau dia tahu bahasa Arab, tapi nak ucap syahadah kut bahasa Melayu. Sah juga sah walaupun dia tahu bahasa Arab. Mana tak syarat bahasa Arab. Inilah qaul. Qaul tu bukan pulak. Betul tu. Itu bukan qaul, itu bukan pulak, itu qaul. Inilah qaul, ini pendapat yang mu'tamad pada sekalian mutaakhirin. Yang ini ulama-ulama mutaakhirin. Mana ada khilaf. Ada yang kata kena bahasa Arab sahaja dan faham makna. Ada yang kata tidak syarat bahasa Arab. Asalkan bahasa orang lain itu sama dengan makna kalimah syahadah tu, boleh dah. Ketahui olehmu, hai talib, bahawa lafaz asyhadu dan a'lamu dan uz'inu, az'ana yuz'inu. Uz'inu tu mengakui. Dan atayaqanu, meyakini. A'lamu mengetahui. Asyhadu bersaksi. Maknanya, makna empat tu, satu bahasa Arab. Ini satu dengan mana? Makna yang muradif, sama saja. Bahasa Arab, yang ini dalam bahasa Arab. Sama ya. A'lamu, asyhadu, uz'inu dan juga atayaqanu. Sama saya bahasa Arab, tetapi pada dua kalimah syahadah itu tertentu dengan lafaz asyhadu. Walaupun sama makna tapi tak boleh ganti. Tak boleh kita kata a'lamu, tak boleh. Uz'inu an la ilaha illallah, tak boleh. Mesti asyhadu. Ini dia panggil lafaz amrun ta'abudi. Seperti yang engkau lihat seperti yang engkau lihat. Noktah. Kerana disimpankan, dibataskan atas yang datang pada lidah penghulu kita sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanyai oleh Jibril. Jadi sebab apa kita kena lafazkan asyhadu? Sebab Nabi buat gitu ya. Nabi tak sebut a'lamu, Nabi tak sebut ud'inu atayaqanu, tapi Nabi sebut asyhadu. Maka kita pun nak ucap syahadah, orang nak masuk Islam guna asyhadu juga. Tatkala ditanyai oleh Jibril, maka sebab itulah, sebab apa? Sebab Nabi bataskan kata asyhadu sahaja. Tiada memadai ia seorang. Tiada memadai ia syahadah. Lafaz yang lain daripadanya, daripada asyhadu. Kerana bahawasanya lafaz asyhadu itu khas. Dan lainnya, lain daripada asyhadu, yakni a'lamu, ud'inu, atayaqanu, itu lafaz am. Bersungguh pada lafaz yang khas, itu terlebih utama daripada, yakni daripada bersungguh pada lafaz yang am. Jadi, kita nak masuk Islam ni kena bersungguh. Jadi, lafaz apa yang menyungguhkan lagi? Itu asyhadu, bukannya a'lamu, bukan ud'inu, bukan atayaqanu. Nombor satu, katanya kata mu'alif asyhadu, itu khas. Kerana bahawasanya asyhadu itu memberi faedah akan jazam serta syahadah. Bersalahan yang lain daripada asyhadu, seperti a'lamu, maka memberi faedah ia a'lamu akan jazam sahaja, bukan syahadah. Jadi hak lain ud'inu, atayaqanu dan juga a'lamu itu menunjukkan jazam saja, tapi tidak menunjukkan syahadah. Sedangkan asyhadu dia menunjukkan jazam lagi pula syahadah, penyaksian bahawasanya dia itu masuk Islam. Habis, adapun bahasa Melayu pada orang Melayu, maka seperti bahasa Arab pada orang Arab. Samalah. Mana asyhadu tu terjemah apa Melayu? Aku naik saksi. Sama. Pakai atu lah. Kan dia kata tadi sah untuk berbahasa dengan bahasa lain. Dan asyhadu nak terjemah apa? Kalau orang Arab terjemah asyhadu, terjemah apa Melayu? Aku naik saksi. Pakai aku naik saksi. Ketahui olehmu, wahai talib, wahai pelajar, bahwasanya yang menyusunkan dua kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah. Yang terlebih mengetahui keduanya, Allah dan Rasul, akan erti lafaz itu, lafaz asyhadu. Lafaz itu, lafaz dua kalimah tu. Kenapa kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Adalah Allah Ta'ala yang tahu, Rasul yang tahu, yang lebih mengetahui. Kita hanya tu'ud saja. Dan barang yang terkandung di dalamnya, di dalam dua kalimah itu, daripada beberapa makna, seperti sudah engkau lihat dahulu. Makna apa? Makna aqaidil iman, yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah kalimatut tauhid. Muhammadur Rasulullah kalimatur risalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatus syahadah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, apabila engkau ketahui yang demikian itu, demikian kata Allah dan Rasul saja lebih mengetahui makna yang terkandung dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka adalah makna dua kalimah syahadah yang sudah dimaknakan oleh sekalian ulama yang dahulu-dahulu. Maka iaitu makna syahadah yang dimaknakan oleh sekalian ulama tu muafakat dengan persusunan yang menyusunkan kedua kalimah syahadah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kemudian ulama-ulama selepas dia membahaskan berkaitan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perbahasan mereka tu muafakat dengan apa yang nak oleh Allah dan Rasul. Daripada aqaidul iman. Lagi pula bahawa mengubahkan daripada makna yang dahulu itu membawa kepada cedera, yakni mengubahkan makna yang dahulu, yakni makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan membawa kepada cedera daripada dua pihaknya. Dua pihak mana? Dua pihak kalimah tu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ini tak boleh ubah, kena guna-guna juga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun pihak yang pertama. Okey, jadi dia nak bahas dua pihak ni. Jadi dua pihaknya. Okey, dua pihak tu kat mana? Adapun pihak yang pertama, maka melazimkan tiada terkandung pada dua kalimah itu akan sekalian aqaid iman yang telah terdahulu. Jadi kalau kita ubah makna yang terdahulu, iaitu makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita guna perkataan lain, maka akan cedera daripada dua pihak kalimah tersebut. Mana dua pihak tu? Pihak yang pertamanya melazimkan tiada terkandung dua kalimah itu akan aqaid iman. Kalau kita ubah daripada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke kalimah lain, mana kalimah wujud kita bakal tak ada dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Dalam kalimah syahadah tidak ada dah terkandung aqaidul iman. Kalau kita ubah lafaz dia kepada lafaz lain. Tu yang pertama. Kemudian adapun pihak yang kedua, maka membawa kepada was-was orang yang berzikir. Sebab apa? Kerana tiada kuasa ia orang menghadirkan makna tu pada kalimah yang sedikit daripada makna yang panjang. Tu. Kata adapun pihak yang kedua, maka membawa kepada was-was orang yang berzikir. Kerana tiada kuasa ia orang yang berzikir menghadirkan makna tu. Pada kalimah yang sedikit daripada makna yang panjang, iaitu makna yang memakai dia oleh orang pada setengah negeri yang di timur. Maka lazim pada itu bahawa adalah ia berzikir itu di dalam sia-sia, kerana berzikir dengan tiada menghadirkan maknanya pada hatinya pada tiap-tiap kalinya, maka itu tiada beri pahala. Okey. Kata tadi, apa tadi? Apabila engkau ketahui demikian itu, maka adalah makna dua kalimah syahadah yang sudah dimaknakan oleh sekalian ulama yang dahulu-dahulu, maka iaitu syahadah yang sudah dimaknakan tu muafakat dengan persusunan yang menyusunkan kedua kalimah itu oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasulullah. Lagi pula bahawa mengubahkan daripada makna yang dahulu itu membawa kepada, okey, ini ubah makna, bukan tukar kalimah. Kalimah sama tapi ubah makna. Jangan ubah. Bukan tukar kalimah ni. Tadi kita kata tukar kalimah. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna dia mana? Kena ikut cara makna yang telah dimaknakan ulama, iaitu yang dulu kita mengaji tu. Aqaidul iman tu. Jangan ubah kepada makna lain. Kenapa? Kerana akan bawa kepada cedera daripada dua pihak. Pihak pertamanya ialah tak terkandung lagi dua kalimah tersebut sekalian aqaid iman. Jadi kalau kita pakai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ubah makna dia kepada makna yang selain daripada yang kita belajar, jadi tak terkandung dah dalam kalimah tauhid dan kalimah risalah itu ataupun kalimah syahadah itu aqaid iman. Tu pihak pertama. Pihak kedua pula dia kata, maka membawa kepada was-was kalau kita tukar makna lain. Sebab apa? Kerana tiada kuasa ia orang yang berzikir menghadirkan makna pada kalimah yang sedikit daripada makna yang panjang. Kalau kita maknakan dia dengan makna yang panjang lah. Iaitu makna yang panjang pada kalimah yang sedikit ni, yang memakai makna yang panjang ni oleh sebahagian orang
pada setengah negeri yang di timur. Di Nusantara ni lah. Tu. Jadi ada orang, mana seolah-olah musannif kita ni nak mengrot, nak mengkritik, kata ada orang yang tukar makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada makna yang selain dibahaskan oleh ulama. Maka akan menyebabkan orang yang berzikir was-was kerana nak menghadirkan makna tu payah. Kalau makna tu panjang. Tu. Jadi sebab itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada makna ijmali, ada makna tafsiri. Jadi kita perlu ingat makna ijmali ya. Makna ijmali sekejap ya. La ilaha illallah, Allah tu Tuhan. Habis. Ataupun dalam kitab yang tadi sebut, tadi pagi kita sebut al-ma'bud. Disebut Allah al-ma'bud. Al-ma'bud apa dia? Tuhan yang berhak disembah. Tu. Itu yang terkandung dalam la ilaha illallah tu. Itu yang kalau ijmali. Kalau tafsiri baru kidam wujud, kidam bakok tu. Jadi kalau orang tukar makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada makna yang selain dibahaskan ulama, lagi teruklah kalau panjang makna dia boleh menyebabkan orang was-was. Kerana dalam zikir kita perlu hadirkan makna untuk supaya zikir tersebut dapat pahala. Kecuali Quran dan selawat sahaja yang tak perlu ingat makna ataupun tidak perlu hadir ataupun tidak perlu tahu makna. Kerana dia tetap berdapat pahala kalau tak tahu makna sekalipun. Situ. Maka lazim daripada panjang makna pada kalimah yang sedikit, bahawa adalah ia seorang yang berzikir. Berzikir itu di dalam sia-sia. Sebab apa? Tak dapat hadir makna. Tak tahu makna, tak dapat hadir makna. Jadi berzikir itu zikir sia-sia. Kerana berzikir dengan tiada menghadirkan maknanya, makna berzikir pada hatinya seorang, pada tiap-tiap kalinya berzikir, maka iaitu tiada diberi pahala. Maka iaitu tiada menghadirkan maknanya pada hatinya pada tiap-tiap kali zikir, tiada diberi pahala. Jadi tiap-tiap kali berzikir kita kena tahu makna. Hadirkan makna tu walaupun ijmali. Jadi kalau makna tu kita ubah kepada makna yang lebih panjang, yang tidak diubahkan, yang tidak seperti mana disabitkan oleh ulama, ada makna ijmali, ada makna tafsiri. Sekurang-kurangnya makna ijmali yang kita hadirkan dalam hati, maka tak dapat pahala. Bermula dikeluarkan daripada ulama yang dahulu-dahulu itu. Nak rot sikit ni. Bermula dikeluarkan. Yang ini dikeluarkan daripada ulama yang dahulu-dahulu. Mana? Nama-nama yang akan disebutkan ni ditahzirkan. Ditahzirkan daripada suruh ikut. 3 orang. Dikeluarkan 3 orang daripada ulama-ulama dulu. Yang mana perbahasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia tidak seperti ulama tauhid. Mana? Hamzah Fansuri. Sebab apa? Sebab dia membahaskan hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bicara hakikat. Jadi payah untuk orang awam. Jadi dia mengeluarkan Hamzah Fansuri daripada ulama-ulama dahulu yang membahaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara orang awam yang mudah. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrai. Ni ada kitab tasawuf dia. Ada orang buat tesis UKM. Dan Saifur Rijal. Kerana orang 3 ini sudah disalahkan oleh segala ulama di Aceh. Disalah di sini mana ditahzirkan. Hati-hati dengan mereka ni. Macam Ibn Arabi lah. Jangan ikut Ibn Arabi ni, tak boleh, bahaya, susah. Dia ni bahas tahap. Bukan orang awam je faham ni, tak boleh faham orang awam. Tu. Dan kitab mereka itu sudah ditununya, dibakarnya. Dah dibakar dah. Mana tak ikut lah kitab mereka ni. Bakar dah. Bakar apa ada lagi sekarang ni. Melainkan yang disembunyi. Melainkan mana ada yang disembunyi oleh setengah orang. Ada orang sembunyi kitab mereka tak bakar. Ada orang pakai juga. Sembunyi-sembunyi. Maka iaitu yang disembunyi oleh setengah orang tu ada tinggal pada mereka itu. Yakni tinggal kitab-kitab tu masih ada dengan mereka. Maka sekarang pun jangan dipakai akan kitab mereka itu. Mereka itu yang menyembunyikan kitab mereka. Jangan pakai. Kerana tiada siapa-siapa yang mengetahui perkataan mereka itu. Mereka itu Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, Saifur Rijal. Sebab jauh pengambilan mereka itu 3 orang tu. Jauh pengambilan makna pada menghuraikan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana tiada pada zaman sekarang ini yang beroleh mengetahuikan perkataan. Dengan makna tak ada pada zaman ni orang yang dapat mengetahui perkataan orang-orang yang dahulu-dahulu di dalam tanah Arab pada kitab Arab. Tak ada orang boleh faham perkataan mereka. Seperti Futuhat karangan Syekh Ibn Arabi. Ni kalau Arab Syekh Ibn Arabi lah, Ibn Arabi tasawuf tu. Itu pun zaman sekarang tidak dapat orang tahu murad perkataan mereka seperti mana murad perkataan mereka dalam kitab tasawuf hakikat yang pada 3 orang disebut tadi. Yang dinamai akan dia akan Syekh Ibn Arabi pada negeri Mesir dan Syam dan Iraq dan lainnya Asy-Syekhul Akbar. Di gelaran dia Asy-Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dan Jawahirul Khams.
Ibn Arabi juga digelar sebagai Jawahirul Khams. Ha tu. Kalau jawahir mana permata-permata yang 5. Yang tersebut di dalam dairah. Dairah ni wallahu alam, nama kitab ke apa ni? Dairah tu soalan nama kitab tu. Dan lainnya lain daripada dairah. Karangan mana kitab tu? Karangan Qutubuddin Sayyidi Muhammad Al-Ghawth. Dan lain daripada keduanya. Betul lah. Dan lain daripada keduanya, daripada mana? Daripada daerah dan lainnya tu. Daripada segala kitab sufi yang besar-besar. Nuktah. Jadi, barang kita, Bidayatu Hidayah melarang kita untuk mentelaah ataupun menelusuri kitab-kitab hakikat tasawuf ini pada menghuraikan tauhid. Kerana boleh jadi tersilap faham. Melainkan orang yang ahli lah. Sebab tu dia kata, ulama Aceh dulu dia mentahzirkan 3 orang tu. Jangan ikut. Bahkan dibakarkan kitab-kitab mereka. Bahaya untuk diikut. Dan demikian pula di bawah angin, iaitu Nusantara. Ini negeri-negeri Nusantara. Di bawah angin ni, di negeri-negeri Nusantara. Pada kitab yang bahasa Melayu. Tadi kitab Arab, Syekh Ibn Arabi sama juga. Dan demikian pula di bawah angin, iaitu negeri-negeri di bawah angin, iaitu Nusantara. Pada kitab yang bahasa Melayu. Dan kerana inilah, kerana apa? Kerana bahayanya ikut mereka ni, secara kesimpulannya, inilah mengkufurkan oleh Sayyidi Alawi Bafaqih. Ialah kitab Sayyidi Alawi Bafaqih, Nurul Mubin, akan orang yang berpegang dengan kitab orang yang 3 itu. 3 mana? Iaitu Saifur Rijal, Hamzah Fansuri dan juga Syamsuddin As-Sumatrai. Ni kes Aceh ni. Ada mengkafirkan mereka. Tu. Jadi tak kisahlah, tak ada masalah, tak ada kelirulah. Ada orang yang mengkafirkan Syekh Ibn Arabi, tak ada masalah. Dia khilaf. Akan orang yang berpegang dengan kitab orang yang 3 itu. Jadi adakah mengkufurkan begitu? Ada masalah dia supaya orang tak ikut dia. Orang tak ikut dia kerana bahaya. Tu. Nurul Mubin. 3 itu. Dan orang yang mengamalkan ilmu rahsia. Dengan kitab orang 3 itu. Dan orang yang mengamalkan ilmu rahsia yang dinamai di negeri Aceh akan ilmu apa benda tu? Tu. Ilmu apa nama istilah orang Aceh tu? Ilmu mukri ke mukra ke apa? Kitab kita tak ada. Apa benda tu? Tu boleh cek lah. Beli kitab apa? Kitab Rumi. Rumi kita tu muka surat dia tak ada ni. Ilmu makara. Kerana sekalian yang tersebut di dalam Nurul Mubin itu setengah daripada Nurul Mubin daripada kitab orang yang 3 itu. Daripada kitab yang 3 itulah Saifur Rijal, Syamsuddin As-Sumatrai dan juga Hamzah Fansuri. Dan setengahnya daripada ilmu itulah mukri ke apa benda tu, ilmu rahsia tu. Jadi yang tersebut dalam kitab Nurul Mubin karangan Syekh Alawi tadi tu, Bafaqih tadi, ada cerita berkaitan dengan 3 orang ulama Aceh ni dan ilmu rahsia ni. Dan beberapa banyak yang sudah dibunuh di negeri Aceh akan yang mengamalkan ilmu mukri tadi, ilmu rahsia tu. Wallahu alam. Ada orang kena bunuh dah. Tu. Di zaman dia ni ilmu rahsia, ilmu apa tak tahu, ilmu pelik-pelik ni. Tak payah kita sibuk mengaji ilmu nahu sarah balaghah. Ajar ni. Boleh. Ajar. Apa pula? Apa? Astaghfirullahaladzim ni. Habis wala'allaha. Ada soalan? Relax sekejap. Ada kuliah ni? Ada. Mana? Surau Petronas. Ada soalan? Soalan. Mesti ada punya. Soalan? Ada soalan? Online ada soalan? Adakah anda faham ataupun tidak? Cuma tu tak arti sebut tu. Ilmu mukri ke apa? Kena beli lain. Kita beli kitab Melayu tu, Rumi tu. Tapi muka surat dia berulang. Teruk tu. Syekh Ibrahim. Tu kata Ibrahim. Aduh. Ada soalan? Tu bayar mula. Tu bayar mula. Bayar? Kita malas nak pergi. Kita boleh nak tukar, malas nak pergi lah. Kalau dia mari tak apa lah. Betul-betul. Syarak. 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 Ada. Soalan sikit.
Reka-reka pun tak apa lah. Tak. Tak nak sambung. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la'allaha mana dia? Wa la'allaha wa la'alla asy-syahadah ay wa la'allaha wa la'alla kalimat asy-syahadati liikhtisariha liikhtisari kalimat asy-syahadati ma'ashtimaliha ma'ashtimali kalimat asy-syahadati ala ma dzakarnahu hu tu balik pada ma ja'ala al-kalimat asy-syahadatain asy-syar'u ay asy-syari'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal islami walam yaqbal asy-syar'u min ahadin al-imana illa biha ay illa bi kalimati syahadati. Titik. Terjemahan dia, dan mudah-mudahan kalimah syahadah ini kerana bersimpannya kalimah syahadah serta terkandungnya kalimah syahadah atas barang yang kita sebut akan kalimah syahadah, menjadikan akan kalimah syahadah ni oleh syarak juru bahasa atas barang yang di dalam hati. Juru bahasa ni translator. Benda yang dalam hati kita translatekan dalam hati. Kalau nafsa ni kita pergi kepada kalam lafzi. Daripada iman dan tiada diterima pada seorang akan iman melainkan dengan kalimah syahadah. Tu matan. Artinya syarah. Artinya wallahu a'lam. Ada soalan? 3, 4, 5, 6. Lagi 4 muka. Malang ni kata. Soalan? Habis balik ya. Balik kampung. Ada soalan? Online ada soalan? Masyarakat, soalan? Yang gini, siksa batin ni. Siksa batin ni. Soalan? Adakah soalan ataupun tidak? Yang online ada soalan? Ada. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Sambung pula lepas isyak ini insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.